Gubernur Batu Kawan dan yang terakhir Hulu Selangor. Yang Berhormat Menteri akan menjawab pukul 3.30 petang. Sila Yang Berhormat Kuan Tan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, ianya bermula pada World Conference yang keempat pada tahun 1995 di Beijing. Ketika itu, wanita seluruh dunia berkumpul dan Beijing Declaration and Platform for Action tercetus dan Malaysia seterusnya menerima pakai Convention CEDAW ataupun Convention Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 2001, Women's Agenda for Change, satu kumpulan NGO wanita berkumpul dan menubuhkan Women's Agenda for Change, dan 2003 Women Candidate Initiative. Itu permulaan. Perjuangan lebih 2 dekad mahu dibahas dalam 5 minit. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada bukan saja kepada kementerian tetapi juga kepada semua aktivis-aktivis wanita di luar sana yang tidak kenal penat lelah untuk terus memperjuangkan isu ini sehingga kita sampai ke tahap ini pada hari ini. Malah Tuan Ditua ada banyak lagi yang harus kita buat berkaitan dengan kesaksamaan gender, contohnya undang-undang gender equality ataupun kesamarataan gender juga belum dibawa ke Dewan Rakyat, dan itu juga antara perkara yang harus kita lihat teliti ke hadapan, kerana pada hari ini kita juga lihat bagaimana anak-anak kepada warga negara yang ibunya warga negara tetapi bapanya bukan warga negara tak dapat hak kewarganegaraan, berbanding dengan anak-anak kepada bapa warga negara tapi ibunya bukan warga negara. Jadi kesaksamaan gender itu tidak wujud lagi di Malaysia, dan ini juga perkara yang seterusnya selepas ini. Tuan Yang di-Pertua, pembentangan Yang Berhormat Menteri semalam, di mana Yang Berhormat Menteri berkongsi dapatan daripada soal SIDIK yang mengatakan 90% daripada mangsa gangguan seksual tidak membuat laporan. Ini satu angka yang merisaukan dan harus kita teliti kenapa. Adakah kerana mereka malu? Adakah kerana mereka takut? Bagaimana kita nak mewujudkan satu persekitaran yang kondusif? Bagaimana kita nak mewujudkan enabling environment, persekitaran yang tidak menghukum, supaya mangsa-mangsa ini berani untuk ke hadapan dan membuat laporan. Sifat menghukum ataupun judgemental ini adalah sesuatu yang kadang-kadang orang yang menghukum itu tidak sedar bahawa mereka menghukum. Contohnya, apabila seseorang mengatakan, pakai lagi seksi-seksi, kan dah kena ganggu, itu sebenarnya adalah sikap menghukum. Ianya tidak membantu mangsa-mangsa untuk membuat laporan dan membuat aduan. Kemudian kalau ada yang kata, buat lagi lah, terlupa lagi, kacau orang lagi, biadab lagi, tengok, you deserve it. Ini juga kita dengar bukan saja di luar sana, Tuan Yang di-Pertua, kita dengar dalam Dewan ini juga. Kita dengar dalam Dewan ini juga. Semalam ada ahli parlimen bercakap tentang tutup aurat. Ya betul, itu saranan agama, tetapi dikaitkan dengan untuk membenteras gangguan seksual. Saya kira ini untuk mengaitkan, dan pagi tadi, semalam juga ada ahli parlimen yang mengatakan tingkah laku seseorang itu mengundang dan seseolah justifikasi kepada gangguan seksual ke atas dirinya. Ini adalah sikap judgemental yang tidak membantu kepada enabling environment. Tuan Yang di-Pertua, saya nak cerita bahawa di Brussels pada tahun 2018 diadakan satu pameran yang dinamakan Am I at Fault, di mana dipamerkan baju-baju mangsa. Ada baju budak 5 tahun yang tertulis My Little Pony. Ada baju uniform mangsa Rogol. Ada baju orang bersukan pakai t-shirt. Mereka semua baju-baju mangsa kepada mangsa Rogol. Adakah kita mengatakan bahawa they ask for it? Ini sesuatu yang kita harus, apa orang kata, reorientate pemikiran pihak-pihak penggubal undang-undang ini untuk memastikan ada enabling environment. Datuk Yang di-Pertua,
nenek 74 tahun pun kena rogol. Kanak-kanak 5 tahun pun kena rogol. Remaja lelaki pun kena rogol. Malah kambing pun kena rogol, Tok Yang Di-Pertua. Sampai mati kambing tu. Adakah kita kata mereka seksi? Berpakaian seksi? Jadi ini hujah-hujah yang pada saya tidak rasional dan langsung tidak mencerminkan bahawa kita boleh membela nasib rakyat. Kita ahli parlimen tentu sekali akan menerima aduan-aduan ini daripada ahli-ahli warga di kawasan kita. Kalau mereka datang membawa aduan, belum apa-apa lagi kita jawab, seksi lagi, pakai lagi seksi-seksi. Ini, kalau ahli parlimen macam ni, macam mana kita nak wujudkan persekitaran yang boleh mengajak mangsa-mangsa ini berani untuk ke depan? Rang undang-undang ini digobal untuk membela mangsa. Rang undang-undang ini untuk murah, mudah, cepat, bukan untuk menghukum mangsa, Tuan Yang Di-Pertua. Sebab itu kekhawatiran saya amat sangat. Selepas ini, bagaimana kita nak didik? Kita bermula di sini. Bagaimana kita nak educate, bagaimana kita nak latih, bagaimana kita nak guna bahasa-bahasa yang sensitif gender. Masalah kita, kawan-kawan kita dalam dewan ini tak sedar pun mereka tak sensitif gender. Mereka rasa mereka hebat, mereka rasa mereka betul. Kita perlu didik, sensitize mereka. Bagaimana kita nak buat itu? Ini menteri kena fikir. Bagaimana kita nak gender sensitize ahli-ahli kita dalam dewan ini. Supaya apabila mereka bercakap itu, walaupun mereka kata mereka memertabatkan wanita, sebenarnya mereka tidak sedar bahawa mereka mendiskriminasi wanita dalam masa yang sama. Minta rumuskan, Maybe. Okeylah, Tuan Yang Di-Pertua. Saya cakap pasal enabling environment. Bermula di sini, di luar sana, semua pihak yang bertanggungjawab untuk memelihara wanita memastikan bahawa rang undang-undang ini nanti apabila diluluskan akan dapat benar-benar membela wanita. Itulah harapan saya yang telah berjuang sama-sama daripada awal, ya, supaya ia dapat diguna pakai dengan sebaiknya. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Puan Tan.